Strategi kerajaan dalam menangani cabaran COVID-19 merangkumi 6 pendekatan atau dikenali sebagai 6R, iaitu ketegasan, dalam bahasa Inggerisnya resolve, ketahanan, resilience, memulakan semula ataupun restart, pemulihan, yakni recovery, memperkasa, revitalize, dan menyusun semula, reform. Kita bakal memasuki tahap keempat sekarang ini, iaitu pemulihan ataupun recovery. Maka pada hari ini mengambil keberkatan hari Jumaat penghulu sekali hari ini, sukacita saya memaklumkan kerajaan akan memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau secara ringkasnya PENJANA, dengan tema Bersama Menjana Ekonomi. Di bawah PENJANA ini, kerajaan telah pun mengenal pasti tiga teras utama, iaitu pertama, memperkasakan rakyat, empower people. Keduanya ialah melonjakkan perniagaan, propel businesses. Dan ketiga, merangsang ekonomi, yakni stimulate the economy. Secara keseluruhannya, terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit. 35 bilion ringgit di bawah PENJANA ini. Daripada jumlah ini, sebanyak 10 bilion merupakan suntikan fiskal langsung daripada kerajaan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya tahu ramai dalam kalangan saudara-saudari yang bimbang akan risiko kehilangan pekerjaan dan juga punca pendapatan berikutan banyak sektor dan aktiviti ekonomi terjejas dalam tempoh PKP ini. Saya faham ekonomi akan mengambil masa untuk pulih dan terdapat golongan masyarakat yang masih memerlukan bantuan sepanjang tempoh pemulihan ekonomi ini. Untuk menangani cabaran kadar pengangguran yang meningkat dan memastikan pengekalan pekerjaan, kerajaan akan memperuntukkan hampir 9 bilion ringgit. 9 bilion ringgit yang akan memanfaatkan seramai 3 juta tenaga pekerja melalui beberapa inisiatif. Pertama, perluasan program subsidi upah yang bernilai 5 bilion ringgit. Sejak diperkenalkan dalam pakej Perhatin dan Prihatin PKS tambahan, program subsidi upah ini telah disambut baik oleh pekerja dan majikan. Program selama 3 bulan ini telah berjaya menyelamatkan lebih 2.2 juta pekerjaan. 2.2 juta pekerjaan dapat kita selamatkan. Dan bagi membantu syarikat dalam tempoh peralihan pembukaan semula ekonomi, kerajaan akan melanjutkan subsidi upah ini selama 3 bulan lagi. Memandangkan ekonomi telah pun dibuka secara berperingkat, subsidi upah ini ditetapkan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksima 200 pekerja bagi setiap syarikat. Bagi pekerja sektor pelancongan dan sektor-sektor yang tersenarai dalam aktiviti ekonomi yang dilarang sepanjang tempoh PKPB serta telah diarahkan mengambil cuti tanpa gaji, majikan boleh memohon subsidi upah dengan syarat pekerja tersebut menerima bayaran subsidi secara langsung. Kedua, program insentif pengambilan pekerja berjumlah 1.5 bilion ringgit. Dan bagi menggalakkan pengambilan pekerja oleh majikan, kerajaan akan memperkenalkan program insentif pengambilan pekerja di mana syarikat akan diberikan insentif keuangan
untuk memberi pekerjaan kepada golongan penganggur dan belia. Dan dianggarkan 300,000 pencari kerja akan mendapat manfaat melalui 2 insentif, iaitu pertama, insentif bagi menggaji penganggur berumur di bawah 40 tahun sebanyak RM800 sebulan bagi setiap pekerja, dan kedua, insentif bagi menggaji penganggur berumur 40 tahun dan ke atas dan golongan OKU sebanyak RM1,000 sebulan. Insentif-insentif ini akan diberikan selama 6 bulan. Bagi membantu dan menggalakkan penganggur meningkatkan kemahiran, allowance latihan sehingga RM4,000 boleh dituntut daripada perkeso oleh mereka yang hilang pekerjaan walaupun mereka bukan pencarum di bawah skim insuran pekerjaan. Bagi menangani isu kadar pengangguran belia dan juga meningkatkan kebolehpasaran graduan, kerajaan juga akan menyediakan insentif kepada majikan yang menyediakan peluang perantis kepada lepasan sekolah dan graduan pada kadar RM600 sebulan. Inisiatif seterusnya ialah kerajaan akan memperuntukkan RM2 bilion bagi program peningkatan kemahiran untuk mereka yang sedang menganggur dan juga golongan belia. Dan ini akan memanfaatkan lebih daripada 200,000 orang. Bagi golongan belia, ini termasuklah program latihan dan penempatan, place and train, pelaksanaan kursus jangka pendek di institusi terpilih dan subsidi latihan. Dan seterusnya, bagi golongan penganggur pula, kerajaan akan melaksanakan program peningkatan kemahiran atau upskilling di dalam industri penting seperti elektrik dan elektronik serta teknologi maklumat dan komunikasi, dan menggalakkan penyambungan pembelajaran melalui kursus jangka pendek dan subsidi latihan. Kerajaan juga akan merangka dasar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi gig dan kebajikan pekerja dalam sektor ini. Sebagai kerajaan yang prihatin terhadap keselamatan sosial dan kebajikan golongan ini, sebanyak RM75 juta akan diperuntukkan bagi langkah-langkah berikut. Pertama, grant sejumlah RM50 juta dalam bentuk dana padanan akan diperuntukkan bagi platform ekonomi gig untuk mencarum bagi pekerjanya di bawah skim bencana pekerjaan perkeso dan skim I-Saraan KWSP. Dan kedua, peruntukan sebanyak RM25 juta kepada MDEC bagi program Global Online Workforce ataupun GLOW yang bertujuan untuk membimbing rakyat Malaysia menjana pendapatan dalam talian melalui pelanggan antarabangsa. Bagi menyelaras dan memantau pelaksanaan kesemua inisiatif ini, kerajaan akan menubuhkan sebuah jawatankuasa khas pekerjaan nasional. Jawatankuasa ini akan dipengusikan bersama oleh Menteri Kewangan dan Menteri Sumber Manusia dengan wakil-wakil daripada sektor swasta dan sektor awam yang berkaitan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, selaras dengan saranan kerajaan yang menggalakkan majikan, terutamanya industri PKS, untuk melaksanakan konsep bekerja dari rumah atau work from home, insentif percukaian dan juga perlindungan insurans pekerjaan akan diberikan. Sebagai contoh, pengecualian cukai pendapatan sehingga RM5,000 kepada pekerja yang menerima manfaat dalam bentuk telefon bimbit
komputer riba ataupun tablet daripada majikan. Dan bagi meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menghantar semula anak-anak mereka ke taska, kerajaan akan memberikan grant kepada pengendali taska untuk mematuhi dan melaksanakan SOP yang ditetapkan. Dan selain itu, e-voucher akan disediakan untuk perkhidmatan pengasuh kanak-kanak yang ditempah dalam talian dan juga insentif cukai pendapatan individu untuk yuran yang dibayar kepada taman asuhan dan taman didikan kanak-kanak sehingga RM3,000. Langkah ini akan dikawal selia oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat dan LHDN. Saya memahami keperluan saudara-saudari yang menggunakan pengangkutan awam untuk keluar bekerja dan melakukan aktiviti-aktiviti lain. Dan bagi meringankan beban kos pengangkutan, kerajaan akan memperkenalkan program My30 di mana pengguna hanya perlu membayar RM30 sahaja sebulan, iaitu RM1 sehari, untuk menikmati pas perjalanan tanpa had bagi pengangkutan awam di bawah selian Pasarana di Lembah Kelang. Dan inisiatif ini juga terbuka pada semua warga negara dan akan berkuat kuasa mulai 15 Jun hingga hujung 2020. Saya ingin mengingatkan saudara-saudari supaya mematuhi SOP dan mengamalkan penjarakan sosial ketika menggunakan pengangkutan awam. Kerajaan juga sentiasa mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan kumpulan SASA seperti OKU dan juga Ibu Tunggal. Sehubungan itu, lebih 300,000 OKU dan Ibu Tunggal yang tersenarai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat layak menerima bantuan one-off sebanyak RM300 bagi mengurangkan beban mereka. Bayaran ini insya-Allah akan disalurkan sebelum Hari Raya Aidul Adha. Kerajaan juga akan memperuntukkan grant kepada pertubuhan bukan kerajaan yang berkaitan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan inisiatif GLC Penjana Community. Tujuan program ini ialah untuk menggalakkan GLC mengangkat sesebuah komuniti dan menjalankan usaha bagi membangunkan keupayaan sosioekonomi komuniti tersebut. Selain itu, kemudahan skim Peka B40 akan diperkasakan dengan penambahan peruntukan sebanyak RM50 juta bagi membiayai saringan kesihatan dan kemudahan peralatan perubatan. Dengan norma baru adalah penting untuk kita memastikan kelangsungan kehidupan harian, terutamanya dalam aspek pekerjaan dan juga pendidikan untuk anak-anak kita. Justru kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi akan menyediakan perkhidmatan internet dengan kapasiti 1 GB secara percuma untuk semua pengguna dari jam 8 pagi hingga 6 petang setiap hari untuk melalui laman web berkaitan pendidikan dan aplikasi persidangan video. Perkhidmatan internet percuma ini akan disediakan sehingga 31 Disember 2020. Selain itu, semua pengguna akan dapat mengakses secara percuma tanpa had laman web kerajaan serta aplikasi COVID-19 kerajaan, khususnya My Sejahtera.